Hari ini kita akan belajar apa itu pecutan dan pecutan. Oke, kita akan lihat di dalam contoh apa yang membezakan kedua-dua ini. Oke, contoh yang pertama, melibatkan pecutan, sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Oke, perkara pertama yang kita perlu buat ialah melihat kata kunci. Okay, memecut. Memecut ialah kata kunci bagi pecutan. Memecut, laju, melajukan, atau yang sama maksud dengan memecut dan laju. Okay, sekarang kita pergi kepada cara pertama, iaitu kita perlu kira perubahan laju terlebih dahulu. Bagaimana kita kira perubahan laju? Kita tolakkan yang selepas berubah dengan yang sebelum berubah. Okay, kita tahu dekat sini ada satu sahaja nilai yang diberikan, iaitu 120 km per jam. Mencapai kelajuan ini ialah selepas berubah. Dan di mana nilai yang sebelum berubah? Okay, ada perkataan pegun. Apa itu pegun? Pegun maksud dia tidak bergerak. Okay, kalau tidak bergerak, kita tahu kelajuan dia ialah kosong. Okay, kita mau letak unit apa? Samakan dengan unit yang selepas berubah, iaitu kilometer per jam. Jadi kita tahu 120 km per jam ditolak dengan 0 km per jam. Jadi jawapannya adalah 120 km per jam. Okay, selepas itu kita lihat dan bandingkan perbezaan unit masa dengan masa laju. Adakah sama? Okay, soalan minta saat dan laju kita jam. Jadi kita tahu kita perlu melakukan penukaran unit. Okay, bagaimana? Seperti biasa, kita tukarkan laju kita ke dalam bentuk pecahan. Okay? 120 km per 1 jam. Okay, 1 kerana tiada nombor lain di hadapan J. Sekarang 120 km kita tulis kembali. Okay. 1 kita tulis terlebih dahulu dan kita cari apa operasi yang kita gunakan. Jam dan saat. Jam lebih besar daripada saat, jadi otomatik kita tahu darab. Kita gunakan operasi darab, besar kepada kecil. Okay, darab berapa? 1 jam sama dengan 3.600 saat. Dari mana dapat ini? Dari tabel ataupun jadual yang cikgu telah berikan sebelum ini. Jadi jawapan kita 120 km bahagi 3.600 saat sama dengan 0,033 km per saat. Ini ialah nilai laju kita yang baru. Okay, jangan lupa ini nilai yang baru. Okay. Lepas tu kita terus kira pecutan. Okay, pecutan formula dia ialah laju bahagi masa. Laju bahagi masa. Okay, laju, ingat kita gunakan nilai laju yang baru. Okay, yang telah kita cari, iaitu 0,033 km per saat. Dan kita bahagikan dengan 6 saat. Okay, jadi jawapan kita adalah 0,0056 km per saat ataupun 0,0056 km per saat kuasa 2. Okay, unit akhir kita kena betul. Okay, contoh yang kedua ialah pecutan. Okay, sebuah kereta memecut 60 km per jam kepada 110 km per jam dalam masa 30 minit. Okay, dalam masa 30 minit. Sekarang kita lihat. Memecut ialah kata kunci bagi pecutan. Okay, seperti biasa, pertama kita kira perubahan laju terlebih dahulu. Perubahan laju terlebih dahulu. Okay. Selepas berubah, kita tolak dengan laju sebelum berubah. Okay. Selepas ialah 110 dan sebelum ialah 60. Jadi jawapan kita ialah 50 km per jam. Dan kita bandingkan unit masa yang dikehendaki soalan, iaitu minit. Jadi kita ada jam. Kita perlu lakukan penukaran unit. Okay. Untuk penukaran unit, kita tukarkan ini ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. 50 km per 1 jam sama dengan 50 km per 1
Dan kita cari operasi apa? Jam dan menit. Jam lebih besar daripada menit. Jadi kita tahu itu operasi darab. Oke, darab berapa? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi darab 60. Oke, sekarang kita kira 50 km bahagi 60 menit. Oke, sama dengan 0,83 km per menit. Oke, ini adalah laju kita yang baru. Oke, ingat ini adalah laju kita yang baru. Oke, ketiga kita kira pecutan. Oke, pecutan sama dengan sama dengan laju bahagi massa. Oke, jadi pecutan laju kita ialah 0,83 km per menit. Oke, jadi jawaban kita ialah 0,83 km per menit dibahagikan dengan 30 menit. Ini didapati daripada soalan. Jadi jawaban kita 0,028 km per menit. Oke, per menit ataupun 0,028 km per menit kuasa 2. Oke, unit akhir ini mesti betul. Sekarang kita lihat kepada contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga yaitu nyah pecutan. Oke, sekarang kita akan melihat apa perbezaan antara nyah pecutan dengan pecutan. Encik Ali memperlahankan keretanya daripada 80 km per jam kepada 60 km per jam dalam masa 0,5 jam. Oke, memperlahankan ialah kata kunci bagi nyah pecutan ataupun mengurangkan. Oke, atau yang sama maksud dengan perlahan dan kurang. Oke, sekarang pertama kita kira perubahan laju. Oke, perubahan laju kita kira dengan menolak selepas berubah dengan sebelum berubah. Oke, apa yang selepas berubah? 60 km per jam. Ini adalah laju selepas berubah. Dan yang sebelum berubah ialah 80 km per jam. Jadi 60 tolak 80. Jawaban kita ialah negatif 20 km per jam. Sekarang kita bandingkan unit massa yang digunakan dan dikehendaki soalan. Oke, soalan mengkehendaki 0,5 jam. Oke, dan kita ada jam. Jadi kita tidak perlu melakukan penukaran unit. Sekarang kita terus lakukan pengiraan pecutan. Ingat, kita tidak tulis nyah pecutan tetapi kita tulis pecutan. Oke, formula pecutan ialah laju bahagi massa. Nilai laju kita ialah negatif 20 km per jam. Oke, jadi kita bahagikan dengan negatif 20 km per jam bahagi 0,5 jam. Jadi jawapan yang kita dapat ialah negatif 40 km per jam ataupun negatif 40 km per jam kuasa 2. Oke, kita tidak boleh berhenti menulis jawapan ini di sini kerana nilai negatif tidak boleh diaplikasikan ke dalam pengiraan jarak, massa, jisim kerana tidak ada jisim yang negatif. Contoh berat kamu negatif 10 tiada. Jadi kita kena menukarkan penulisan ini ke dalam bentuk makanya pecutan kereta Encik Ali ialah 40 km per jam tanpa membawa simbol negatif daripada hasil pengiraan kita tadi. Hanya membawa 40 km per jam kuasa 2. Oke, kita pergi kepada contoh yang keempat. Begitu juga contoh yang keempat akan melibatkan nyah pecutan. Oke, kita lihat contoh keempat. Sebuah motosikal yang bergerak dengan kelajuan 20 meter per saat bergerak dengan semakin perlahan sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Oke, sekarang pertama kita perlu kira perubahan laju. Seperti biasa, perubahan laju ialah selepas berubah tolak sebelum berubah. Oke, kita tengok. Hanya ada satu nilai sahaja yang diberikan, iaitu 20 meter per saat. Di manakah nilai selepas berubah? Oke, sehingga berhenti. Ingat perkataan sehingga berhenti. Oke,
berhenti maksud dia kamu tahu. Laju dia akan menjadi kosong. Kalau kamu berhenti, kamu tidak bergerak. Jadi kosong. Oke, kosong ialah nilai selepas berubah. Kosong dan unit kita gunakan mesti sama dengan unit laju yang diberi soalan, yaitu meter per saat. Tolak dengan 20 meter per saat sama dengan negatif 20 meter per saat. Kita bandingkan dengan unit masa yang dikehendaki soalan. Okay, masa soalan beri 4 saat dan kita ada saat. Jadi tidak perlu lakukan pertukaran unit. Kita terus mengira nilai pecutan. Okay, pecutan sama dengan laju bahagi masa. Okay, laju kita ialah negatif 20 meter per saat. Okay, negatif 20 meter per saat. Bahagi dengan masa yaitu 4 saat. Okay, 4 saat. Jadi kita dapat negatif 5 meter per saat ataupun negatif 5 meter per saat kuasa 2. Ingat, ini tidak berhenti di sini kerana seperti cikgu cakap tadi, simbol negatif hanya untuk mewakilkan. Yang ini adalah memperlahankan ataupun pergerakan yang memperlahankan. Kita boleh letakkan negatif pada nilai masa tempat, nilai masa jarak jisim. Jadi kita perlu tulis dalam kesimpulan. Maka motosikal itu bergerak. Makanya pecutan motosikal itu ialah 5 meter per saat ataupun kita boleh tulis dalam bentuk 5 meter per saat kuasa 2.